Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlina binti Zainab Bidin dari Program Antropologi dan Sosiologi Pusat Kajian Pembangunan Sosial dan Persekitaran SIN Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Amalan Pembelian Tanpa Tunai dalam kalangan masyarakat awam semasa tempoh Perintah Pergerakan PKP COVID-19 dalam Seminar Pendidikan Siswaza tahun 2020 ataupun Progress. Untuk makluman semua, kajian ini juga adalah di bawah penyeliaan Dr. Nur Hafizah Yusof dari Pusat Kajian Pembangunan Sosial dan Persekitaran SIN Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan membentangkan kajian ini berdasarkan isi kandungan, iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil perbincangan dan yang keempat adalah kesimpulan. Pengenalan. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa penularan wabak coronavirus telah menjadi isu global berikutan peningkatan kes yang meningkat dengan mendadak hampir setiap hari. Berdasarkan JP Morgan pada tahun 2020, kerut jangkitan global menunjukkan peningkatan terlalu cepat berlaku bagi penyebaran virus COVID ini. Peningkatan adalah sebanyak 10% ataupun bersamaan 31,480 jangkitan baru sepanjang 24 jam. Malaysia telah mengambil langkah yang bijak bagi menangani penularan wabak ini dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1997 yang bermula pada 18 Mac hingga 31 Mac 2020 yang lalu. Justru, rutin amalan pembelian barangan keperluan masyarakat awam di Malaysia mengalami perubahan yang drastik selepas kerajaan melaksanakan pengawasan ketat bagi mengawal pergerakan masyarakat melalui PKP ini. Melalui Majlis Keselamatan Negara tahun 2020, kerajaan turut mensarankan dengan menggalakkan orang ramai supaya membuat pembelian secara dalam talian ataupun online dan juga pembelian tanpa tunai dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Seterusnya adalah permasalahan kajian. Kenapa kajian ini dilaksanakan adalah disebabkan pandemik COVID-19 yang mewujudkan kebimbangan dalam diri masyarakat awam untuk menjalankan urusan pembelian menggunakan wang tunai melalui sentuhan. Selain itu, berdasarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia 2020 ataupun WHO menyarankan langkah mencuci tangan setelah mengendalikan wang tunai dapat mengurangkan risiko penyebaran virus pandemik COVID-19. Statistik sehingga 31 Mac 2020 menerangkan atau menyatakan peningkatan kes pandemik COVID-19 di Malaysia adalah 140 kes dan kes baru dan 6 kes kematian. Ini menjadikan kumulatif kes sebanyak 2,766 kes. Di samping itu, amalan pembelian tanpa tunai merupakan salah satu inisiatif yang selamat semasa tempoh PKP bagi mendapatkan barangan serta perkhidmatan. Sementara itu, penggunaan wang digital ini secara tidak langsung dapat memusnahkan rantai virus yang terdapat pada wang kertas dan shilling. Sindrom pembelian panik ataupun panic buying oleh pengguna Malaysia berikutan fobia terhadap wabak COVID-19 dan PKP menyebabkan perkhidmatan barangan dalam talian semakin meningkat. Berdasarkan Carol Webster, pada tahun 2020, pengguna di Amerika Syarikat turut merancang pembelian tanpa tunai lebih awal dengan menggunakan perkhidmatan penghantaran pesanan makanan dan pembelian barangan runcit ketika musim COVID-19 berbanding musim yang lain sebelum ini. Persoalan kajian. Yang pertama, apakah amalan pembelian tanpa tunai dalam kalangan masyarakat awam sebelum dan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19? Yang kedua, apakah jenis kemudahan tanpa tunai dalam kalangan masyarakat awam berdasarkan jenis pembelian yang dilakukan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19? Yang ketiga, apakah faktor-faktor yang mendorong masyarakat awam memilih media pembelian tanpa tunai dalam perbelanjaan seharian semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19? Keempat, apakah manfaat yang diterima oleh masyarakat awam terhadap amalan pembelian tanpa tunai semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19? Dan yang kelima, apakah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat awam dalam pembelian tanpa tunai semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19?
Objektif kajian yang pertama, mengkaji amalan pembelian tanpa tunai dalam kalangan masyarakat awam sebelum dan semasa Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Yang kedua, mengenal pasti jenis kemudahan tanpa tunai seperti kad debit, kad kredit, aplikasi pembelian, e-wallet, perbankan online dan lain-lain dalam kalangan masyarakat awam berdasarkan jenis pembelian yang dilakukan semasa Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Yang ketiga, mengklasifikasikan faktor-faktor yang mendorong dalam kalangan masyarakat awam melakukan pembelian tanpa tunai semasa Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Yang keempat, meneliti manfaat yang diterima oleh masyarakat awam dalam amalan pembelian tanpa tunai semasa PKP COVID-19. Dan yang kelima, menganalisis cabaran yang dihadapi oleh masyarakat awam dalam amalan pembelian tanpa tunai semasa Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Sementara itu, kerangka kajian ini diubah suai daripada kajian NATO dan JV 2017 serta Muhammad, Siti Zabeda, Saidin dan Aidi Hamid pada tahun 2017. Dalam kerangka kajian ini, kita dapat melihat pembelian ubah tidak bersandar yang meliputi kemudahan pembelian tanpa tunai, jenis pembelian, faktor yang mempengaruhi amalan pembelian tanpa tunai semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Di samping itu, kajian ini juga meneliti dan juga ingin melihat manfaat dan cabaran amalan pembelian tanpa tunai semasa PKP COVID-19. Dalam kajian ini, kita menggunakan teori Monetary Guidance, di mana teori ini menerangkan aspek modernisasi serta memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat hari ini yang lebih berisiko, khususnya semasa penularan pandemik COVID-19 yang telah pun berlaku di seluruh dunia. Sementara teori motivasi Maslow pula untuk melihat keperluan manusia kepada 5 peringkat, iaitu keperluan asas, keselamatan, jaminan diri, keperluan berkasih sayang, penghormatan diri dan keperluan memenuhi harga diri. Semasa terjadinya pandemik COVID-19 iaitu pada PKP, manusia ataupun seluruh dunia memerlukan keperluan keselamatan yang lebih tinggi bersamaan dengan keperluan fisiologi seperti mendapatkan makanan juga tempat tinggal yang lebih selamat. Metodologi dalam kajian ini merupakan kajian berbentuk kuantitatif. Populasi adalah dalam kalangan masyarakat awam dan warga negara Malaysia yang mengikuti PKP COVID-19 yang merupakan golongan pengguna bagi barangan dan perkhidmatan, sementara umur populasi adalah 18 tahun ke atas pada tahun 2020. Manakala saya sampel berdasarkan Kichi dan Morgan 1970 yang berjumlah 400 orang. Kaedah persimpulan adalah persimpulan rawat selesa ataupun convenience sampling, manakala instrumen adalah borang soal sidik iaitu Google Form yang diedarkan melalui media sosial iaitu WhatsApp dan Facebook. Analisis adalah deskriptif, kekerapan, peratusan, purata dan sisian pawai. Kajian rintis telah pun dilaksanakan pada 9 hingga 15 Mei 2020 dengan 50 sampel. Dan 3 elemen telah diuji, iaitu bahagian B, faktor mempengaruhi amalan pembelian tanpa tunai, di mana nilai crossback alpha adalah 0.936. Bahagian C, manfaat amalan pembelian tanpa tunai, nilai crossback alpha adalah 0.918. Dan bahagian D, cabaran amalan pembelian tanpa tunai dengan nilai crossback alpha 0.859, di mana nilai tersebut memenuhi syarat kepercayaan seperti mana yang dinyatakan oleh Segaran pada tahun 2000. Hasil dan perbincangan dalam kajian ini meliputi sosiodemografi. Responden dalam kajian ini majoritinya adalah perempuan yang berumur, manakala umur adalah dalam kalangan 31 hingga 40 tahun. Kebanyakannya adalah etnik Melayu. Status perkahwinan berkahwin dan status pekerjaan kebanyakannya adalah bekerja dalam sektor awam. Manakala keuangan dari sudut pendapatan bulanan, kebanyakan responden mempunyai pendapatan ringgit Malaysia 2,501 hingga 5,000 dan kebanyakan responden adalah di seluruh negara Malaysia dan kebanyakannya adalah dari Semenanjung Malaysia. Seterusnya, hasil dan perbincangan kajian yang menjawab objektif yang pertama, iaitu amalan pembelian tanpa tunai. Sebanyak 94%
responden mengakui telah menggunakan kaedah pembelian tanpa tunai semasa tempoh PKP yang lalu. Peningkatan sebanyak 0.1% semasa tempoh PKP disebabkan faktor menghadkan batasan pergerakan untuk terus berada di rumah bagi mengekang penularan virus COVID-19. Berdasarkan belanjawan tahun 2020, inisiatif kerajaan melalui program e-Tunai Rakyat membantu masyarakat untuk membiasakan diri dengan pembelian dan pembayaran tanpa tunai dalam urusan seharian. Manakala Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 2018 menyatakan aktiviti pembelian tanpa tunai dan talian di kalangan masyarakat Malaysia dari tahun 2016 dan 2018 meningkat dari 48.8% kepada 53.3%. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia juga menyatakan peningkatan terhadap statistik penggunaan internet bagi pengguna Malaysia iaitu sebanyak 76.9% kepada 87.4% bagi tahun 2016 dan 2018. Hasil pembincangan seterusnya bagi menjawab objektif yang kedua adalah jenis dan kemudahan pembelian tanpa tunai semasa PKP COVID ke-19. Hasil analisis kajian mendapati kebanyakan responden memilih jenis kemudahan tanpa tunai bagi pembelian semasa PKP adalah yang pertama, kad debit, yang kedua, aplikasi pembelian yang dimuat naik melalui telefon pintar, yang ketiga, pembelian internet dan yang keempat, medium lain-lain. Sementara itu, analisis kajian juga mendapati bahawa minoriti responden menggunakan kemudahan tanpa tunai seperti kad kredit dan e-wallet bagi pembelian semasa PKP COVID-19. Seterusnya, faktor mempengaruhi amalan pembelian tanpa tunai. Analisis kajian antara faktor yang paling tinggi mempengaruhi amalan pembelian tanpa tunai adalah faktor mengurangkan pergerakan dan mengurangkan risiko jangkitan. Berdasarkan US Department of Health and Human Service pada tahun 2020 yang membincangkan bahawa wang kertas dapat membawa bakteria atau virus dengan cepat apabila disentuh. Seterusnya, protek kedua tinggi adalah faktor kaedah terkini mematuhi PKP ke arah masyarakat tanpa tunai dan menjimatkan masa serta kos. Faktor lain yang mendorong amalan pembelian tanpa tunai adalah media berkesan, mudah mendapatkan barangan, selesa, kebiasaan, maklum balas serta testimoni. Berdasarkan Deutsche Bank pada tahun 2020, pembelian tanpa tunai telah menggantikan kaedah pembelian tanpa tunai secara kekal di negara Jerman dan menjadi amalan kebiasaan semasa berlakunya pandemik COVID-19. Seterusnya, hasil perbincangan berkaitan dengan manfaat amalan pembelian tanpa tunai. Majoriti responden bersetuju dengan manfaat yang diperolehi dalam amalan pembelian tanpa tunai semasa Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Responden bersetuju manfaat tertinggi yang diperolehi adalah mengurangkan risiko jangkitan, tawaran diskaun yang diperolehi dan kekangan masa bagi mendapatkan barangan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Manakala S.U. Varaj dan Sheila Evelyn pada tahun 2018 dalam kajian mereka menyatakan pembelian tanpa tunai memberikan kebaikan disebabkan faktor lebih selamat, mudah mendapatkan tawaran diskaun, mata ganjal dan masyarakat tidak perlu membawa wang tunai semasa membeli belah. Oleh itu, pembelian tanpa tunai dapat mengurangkan risiko jenayah. Seterusnya adalah hasil pembincangan berkaitan dengan cabaran amalan pembelian tanpa tunai. Cabaran yang terbesar dalam amalan pembelian tanpa tunai semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan adalah barangan lambat sampai, penipuan skamer dan barangan rosak. Responden secara dasarnya bersetuju pembelian tanpa tunai adalah alternatif yang selamat bagi menghalang penularan peningkatan pandemik ini. Secara kesimpulannya, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan menjadikan masyarakat awam lebih peka dengan amalan pembelian tanpa tunai disebabkan faktor jaminan keselamatan, mudah, kesihatan, masa dan kos. Berdasarkan norma baharu yang disarankan oleh kerajaan dalam memutuskan rangkaian pandemik COVID-19 menyebabkan masyarakat mengambil keputusan yang bijak memilih pembelian tanpa tunai. Amalan pembelian tanpa tunai juga menggalakkan masyarakat ke arah masyarakat tanpa tunai dan pendigitalan pada masa hadapan. Walaupun pelbagai cabaran yang dihadapi oleh responden dalam pembelian tanpa tunai, namun amalan pembelian tanpa tunai tidak dapat dinafikan kepentingannya dan sangat relevan semasa Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Kajian ini masih di peringkat analisis dan diharapkan rumusan isu kajian dapat membantu pihak yang berkaitan dalam usaha penambahbaikan amalan pembelian tanpa tunai dalam kalangan masyarakat hari ini.
Sekian dari saya. Terima kasih.